Kenapa MW? Ini sekadar penerangan saja. Ini sekadar kita nak tahu asas dia Rich DeVos and J Van Andel. Ada orang cakap MW dah lama. Lepas tu MW barang mahal, MW Yahudi. Nanti kita akan tengok betul ke apa yang orang tu cakap. Ini Rich DeVos and J Van Andel ni dia dua orang anak muda yang berasal daripada Belanda dan menetap dekat Michigan, USA. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Belanda tapi dia menetap di Michigan, USA. Dua orang ni sahabat baik. Dia orang ni dulu askar Army Air Corps Perang Dunia Kedua. Lepas tu dia terus mengejar impian mereka untuk buat perniagaan. Lepas tu usaha awal dia orang buka sekolah, juruterbang, restoran dan dia jadi pengedar Nutrilite. Asal-asalnya Nutrilite tubuh dulu baru MW tubuh. Nutrilite masuk bulan ni dah 90 tahun dekat dunia. Dan MW tubuh dekat dunia pada tahun 1959. Lama tak Kak? Lama. 1959 sekarang 2023. Dan sekarang ni dah jadi second generation yang ni anak-anak dia orang yang take over. Okey, ini dulu MW dia orang buat pengedar Nutrilite ni, dia orang buat dekat petrol pump yang dah tak terpakai. Dan sekarang inilah kilang MW yang sekarang HQ dekat Michigan, USA. Dan yang belakang ni, yang ni belakang ni ladang-ladang Nutrilite. Yang ni tasik, yang ni kilang. Ikan dalam ni segar. Ikan dalam ni melompat-lompat sebab dia orang makan daripada hasil kilang ni. Kalau dekat Malaysia makan hasil kilang, ikan tu matilah. Dengan tasik tu pun kotor. Tapi dekat sini dia orang boleh makan hasil kilang tu sebab kilang tu 100% organik. Okey, ini mentor kami, ini upline kami Diamond Zul dan Arwah Syafidah Dahlia. Dan ini mentor kami Ayahanda Haji Abdullah dan Bonda Haji Ahmadiyah. Dia orang ni orang Penang dan dia orang dah sampai dah dekat Michigan, USA tu. MW punya HQ. Okey, yang ni MW masuk dekat Malaysia pada tahun 1976. Sekarang 2023 dah berapa tahun dah tu. Lepas tu dia orang ni masuk je terus jadi peneraju industri pasaran jualan langsung di Malaysia. Dan dia terus jadi ahli pengasas kepada Direct Selling Association of Malaysia. Dan dia syarikat jualan langsung yang pertama. Lesen jualan langsung dia diperbaharui sehingga 10 tahun. Ini kerajaan bagi keyakinan penuh dekat MW. Dia bagi terus lesen 10 tahun terus. Tak pernah ada lagi company yang terus 10 tahun. Paling lama pun 5 tahun je. Ini kerajaan terus bagi 10 tahun sebab dia yakin dengan MW. Lepas tu syarikat jualan langsung yang pertama disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 1996. Masuk Malaysia 1976, 1996 terus listed dekat Bursa Saham Malaysia. Dan antara pemegang-pemegang saham yang terbesar dengan MW, Amanah Raya, KWSP, Lembaga Tabung Haji. Itu antara pemegang-pemegang saham yang terbesar. Okey. Ibu pejabat MW dekat HQ PJ. Dekat sini HQ dekat PJ. Kalau nak pergi boleh. Siapa yang bawa tu boleh cakap saya nak pergilah, nak tengok betul ke. Ini surat khabar MW tubuhkan HQ dekat PJ tu 100 juta cash. Tak buat dengan mana-mana loan. Dia terus buat cash terus. Boleh pergi. Ini dekat dalam dia dalam MW Pavilion. Ini dekat dalam dia. Semua boleh pergi. ABO ahli. Okey, dan MW sekarang ni dia mengikut peredaran zaman. Dulu offline je, sekarang buat online pun boleh. Ibarat dia boleh buat 24 jam sehari, 365 hari setahun. Buat nak berniaga pukul 3 pagi pun boleh, pukul 4 pagi pun boleh, pukul 12 malam pun boleh. Tu MW sekarang. Dan MW ni dia tak boleh simpan stok. MW dia rule MW, siapa ada nak beli barang tu pergi dekat shop-shop. Macam dekat Selangor ni ada 3 tempat. Kelang, Wangsa Maju dengan PJ. Kalau kita nak beli barang, kita pergi kat situ. Kita tak boleh simpan stok. Kalau kita berniaga kan kita simpan stok banyak-banyak, nak point, nak kumpul point. MW tak bagi macam tu. Jadi satu lagi rules MW, siapa yang bekerja dengan MW dia tak boleh buat bisnes. Yang buat bisnes dia tak boleh bekerja dengan MW. Tu rule MW. Ni adalah shop-shop dia dekat seluruh negeri. Dan yang ni yang penting, bila kita nak buat satu perniagaan, kita kena tengok barang, syarikat dan sistem. Barang kita kena tengok pasaran besar, kegunaan harian, aneka jenis. Contohlah deodorant. Deodorant ni semua orang boleh pakai. Baik lelaki, perempuan, muda, tua, budak-budak semua boleh pakai. Dan dia kegunaan harian dan aneka jenis. Lepas tu kita tengok syarikat. Syarikat kuat dan tahan lama. Kuatlah sebab dah 60 tahun lebih dah dekat dunia. Dan berintegriti. Tu yang penting tu, berintegriti. Nanti saya tunjuk integriti tu macam mana.
Dan yang penting sistem dia bukan sistem piramid yang macam orang cakap tu, dan dia bukan skim cepat kaya. Ini integriti yang pertama Amway, bayaran bonus setiap 15 hari bulan. Dia takkan lebih daripada 15 hari bulan. Sekarang 13 hari bulan dah masuk dah bonus. Ini integriti yang pertama. Yang kedua, ini integriti yang kedua, yang ni Diamond Direct, Chu Miu dan Chu PY. Siapa yang buat Amway, Amway akan bayar yang bila sampai satu tahap, setiap tahun boleh melancong. Yang ni Diamond ni dia dah pergi melancong, dia dah dapat seat first class. Amway bayar dekat dia nak dapat seat first class tu 52,600. Tapi dia tak nak duduk first class. Dia nak duduk dengan grup-grup dia. Dia tukar seat ke business class. Dia Amway bayar dekat dia 45,400. Itu integritinya Amway. Yang ketiga, ini Diamond kami, Diamond Zone. Dia dapat pergi melancong ke Sydney pada COVID masa tu. Tapi masa tu COVID, tak boleh nak merentas negara. Amway bayar dekat dia pangkat FDD 25,000, pangkat Diamond 60,000. Ini integriti ni, Amway, integriti syarikat. Okey, ini yang saya cakap tadi. Syarikat jualan langsung yang 10 tahun terus. Lepas ni 2030 pula lah nak kena renew balik. Dan ini sale Amway meningkat setiap tahun. Ini top 10 in the world syarikat multi level marketing. Saya tak nak sebut brand lain. Yang saya nak sebut, Amway nombor 1 dekat dunia. Kita buka dulu. Brand lain saya tak nak sebut. Kalau ada yang pernah buat, tak apa, saya tak nak sebut. Saya sebut Amway sahaja. Okey, ini 30 pemegang saham yang terbesar dengan Amway, Amanah Raya, KWSP, Lembaga Tabung Haji. Ini semua antara pemegang-pemegang saham dengan Amway. Maybank pun sama. Okey, dan ini dah listed, diluluskan oleh syariah. Syariah inilah yang cakap dah masuk bursa saham Malaysia. Okey. Okey. Dan dia penting, dia ada syariah compliant. Siapa yang main saham, yang belajar saham, dia faham dekat sini. Yang tak belajar tak apa, kita tengok je. Okey, yang ni orang tak duk gembur-gemburkan Amway ni sistem piramid. Kau baru masuk, orang baru masuk, orang atas lah untung. Tu kita nak tengok betul ke tu. Okey, ini contoh saya. Ni contoh saya. Saya bina, saya lahirkan 3 orang, saya jadikan dia orang 21%. Ni income lah. Saya pangkat saya Emerald, income saya 15,000 sebulan. Tapi downline saya ni dia rajin daripada saya. Dia bina 6 orang. Dia lahirkan 6 orang, pangkat dia Diamond, income dia 30,000 sebulan, dia dah potong income saya. Rupanya downline dia ni lagi rajin daripada saya, daripada dia. Dia buat 20 orang, dia bina 20 orang, income dia 200,000 sebulan, dan dia boleh potong upline. Ini nampak macam piramid, tapi income bukan piramid. Biasa kalau sistem piramid ni, orang bawah buat, orang atas untung. Orang atas senang nak dah, sebab dia yang lagi-lagi lambat masuk, lagi-lagi teruk. Yang ni, siapa buat rajin, walaupun baru masuk, dia dapat dulu. Kalau nak buat satu perniagaan, tanya dulu, aku boleh potong kau ke? Tak boleh. Kalau boleh tu buat, kalau tak boleh, tak payah. Okey, ini yang penting. Bila kita nak buat satu perniagaan, kita kena tahu halal haram. Amway, Fatwa Mufti Kerajaan Brunei dah menyebut sistem perniagaan Amway setakat yang difahami tidak bercampur dengan syarak. Wallahu alam. Ini Brunei punya Fatwa Mufti Kerajaan. Nak masuk Brunei bukan senang. Dia orang amalkan sistem hudud. Dia cek satu-satu daripada segi produk, marketing plan, semua dia cek. Dan sekarang ni dah dapat Fatwa Mufti Kerajaan. Dia cakap tidak difahami, yang difahami tidak bercampur dengan syarak. Ini yang saya sebut tadi, Nutrilite. Nutrilite ni suplemen nombor 1 di dunia, jualan nombor 1 di dunia. Dan Nutrilite ni satu-satunya jenama global vitamin dan mineral yang dia tanam, dia petik, lepas tu dia proses tumbuhan atas ladang dia sendiri dan disahkan organik. Ini Nutrilite ni dia ada dan disahkan halal infangka. Halal infangka ni halal antarabangsa. Dan diiktiraf pula oleh JAKIM. Ni Nutrilite yang dah 90 tahun dekat dunia. Dan ini mentor kami, dia dah pergi dah dekat ladang tu. Kena bertutup. Dan nak tahu Nutrilite ni, Amway ni dah siapkan 900 lebih saintis untuk buat Nutrilite tu. Dan dah ada 75 lebih makmal untuk buat Nutrilite tu, vitamin tu. Dan dah ada 1000 patent dimiliki. Contoh patent ni, kalau contoh macam Akak Rosie
Rozi buat baju sendiri. Akak Rozi design baju sendiri. Lepas tu akak Rozi patternkan baju akak tu, orang lain tak boleh tiru. Orang lain tiru, akak boleh saman. Tu pattern yang tu. Tapi nak dapat lesen pattern tu 1 juta aku. Engwe dah ada lebih daripada 1000 pattern yang dimiliki. Lepas tu 700 lagi menanti kelulusan. Itu Nutrilite punya ni. Okey, ni certification. Okey, ni saya nak cerita Datuk Zul. Datuk Zul ni kenapa yang saya cakap kenapa kita kena buat MV. Ni kita dengar sikit. Datuk Zul ni dia dah ada 13 syarikat dan dia adalah director chairman. Dia pangkat-pangkat besar dekat 13 syarikat ni, dan salah satunya Epson. Epson ni laptop, projector, yang tu Epson. Lepas tu dia ni director. Kalau ikutkan tak payah buat MV, tak apa, income dah banyak, betul tak? Tapi ada satu seminar tu dia sebut kenapa dia buat MV. Kenapa dia buat MV? Bila dia buat syarikat-syarikat 13 syarikat ni, bila dia pergi ke luar negara, dia kena sign satu borang. Dia kena sign satu borang. Borang tu cakap apa? Kalau jadi apa-apa dekat dia, income tu akan pergi ke share partner. Bukan dia pergi ke anak cucu dia. Sebab itulah dia buat MV, sebab dia nak income tu pergi ke anak cucu dia. Sebab tu dah sekarang ni dia dah Founders Emerald dalam MV. Dia buat semua, tapi dia buat MV. Ini orang yang kaya. Orang kaya pun buat MV. Kita tunjuk orang yang tak kaya. Ini orang Cina Bukit Balik Pulau. Belajar sampai darjah 2 je. Dan sekarang dia pangkat yang tertinggi, Founders Crown Ambassador di Kim Sun dan Linda. Orang yang tak ada pelajaran, orang yang biasa, bukan biasa, yang tak biasa langsung lah, dengan jual durian, belajar sampai darjah 2 pun boleh buat MV, pun boleh berjaya. Ini tadi saya dah tunjuk orang paling kaya, ini orang yang paling tak kaya. Dan ini gambar upline kami, mentor kami dah gambar dengan Lee Kim Sun ni. Dan ini upline kami, Diamond Zul tu. Diamond Zul ni dia dah pergi melancong setiap tahun, bukan pakai duit je, MW taja sepenuhnya. Setiap tahun tanpa gagal. Dia akan pergi Jepun lah, New Zealand, Dubai, Sydney, baru-baru ni Alaska, lepas tu Finland, dia pergi. MW bayar sepenuhnya. Dan ini mentor kami. Mentor kami ni Ayahanda Haji Abdullah dan Bonda Hajah Maryam. Dia ni mentor ni dulu seorang postman sahaja, dan isteri dia ni seorang cikgu, pesara cikgu. Dia pun boleh berjaya. Padahal seorang postman saja tak ada apa-apa. Dan ini dia punya lifestyle lah. Dia dah ada kereta dan ini rumah dia. Rumah dekat Bukit Jambul, Pulau Pinang. Kita orang semua dah pernah pergi dah rumah dia. Rumah dia 5 tingkat. Boleh tidur sana. Dia siapkan dorm semua untuk downline dia. Ini dia dah buat lift dah. Siapa nak pergi, kalau akak-akak nak try pergi kan, betul ke rumah mentor dia orang ni? Bawa lah. Tu tanya Cizan boleh buat kan. Kita tunjuk bukti, boleh. Nak pergi saja-saja pun boleh dekat Penang. Ini income upline kami Diamond Zone. Tahun pertama dia buat 2007. Income RM219 setahun. Kak Lisa. RM219 setahun. Banyak tu banyak sangat tak? Setahun tak? Sikit sangat. RM219 setahun. Sebulan berapa pula tu? Ni setahun bagi 12 pula tu income dia. Sikit. Tapi dia nampak peluang MV. Dia buat tahun kedua naiklah sikit, RM3,400 setahun. Bagilah 12. Tahun yang seterusnya jatuh balik RM787. Kalau akak Ami ya, akak siapa nak buat tak? Macam ni punya income apa nak buat? Setahun ni kak. Kan? Saya pun tak nak buat. Tapi dia nampak peluang MV, dia bertahan dan dia belajar, dia buat, dan income seterusnya 2010 makin naik. Dia kalau sekali dah naik, dia susah nak jatuh. Kebiasaan macam tu. RM9,000 setahun, RM43,000 setahun, RM55,000 setahun. Makin menaik. Ini 2014, RM107,000 setahun. Ni saya sebut setahun. Kalau nak tahu sebulan, bahagi je lah 12. Ni RM118,000 setahun, RM211,000 setahun. Dan ini yang terbaru, masa dia jadi Diamond 2021. Ini nama dia Zulkarnian. Ni slip MV. Dan income dia total tahun tu RM506,000. Bahagi sehari RM1,400. Okey tak buat ini? Kan? Sebab itulah dia bertahan. Dan sekarang itulah income dia. Dan ini income Diamond kami Zul. Dan
Kenapa Cahaya Nun Alif ramai buat MBA tapi orang Melayu dia tak nampak sangat? Ini yang pertama sebab apa? Dan ini Diamond Direct Chan Poh Yok. Upline kami Diamond Zone, upline Diamond Zone, ayahanda dengan bonda itu mentor kita orang. Upline kepada mentor kami upline kepada mentor kami Diamond Direct Chan Poh Yok. Ini upline mentor kami ni. Dan dia dah mati pada tahun 1993. Dia mati Mei 1993. Jun, Julai, Ogos, September, Oktober dia tetap mati. Sebab dia dah mati Mei. Tapi income dia tak mati. Income dia kat sini Mei 6,000, income dia masih bertambah. Dan income dia terus bertambah walaupun dia mati. Itulah hebatnya dia. Walaupun dah mati, income tak mati. Kita tak mati lagi, income dah mati. Kan? Jadi kat sini income dia ni dia punya kubur, nak tunjuk bukti ni mati dah ni kubur dia. Dan rupanya dah terkumpul 7 juta lebih selama 29 tahun. Mana pergi income dia tu? Dia ni tak kahwin. Bila tak kahwin tak ada anak. Mak ayah dah tak ada. Family cari sampai jumpa mana nak bagi 7 juta. Rupanya jumpalah abang dia dengan adik dia. Abang dia ni pesakit buah pinggang, adik dia ni tontong. Jenis yang tak betul. Dia ni, adik ni macam orang gila. Tapi bila dapat je duit, sihat. Duit kan? Sihat, yang ni abang dia dah meninggal dah. Dan abang dia dah meninggal, income tu pergi dekat anak cucu dia. Itulah orang Cina buat. Orang Cina buat ni sebab nak jaga keturunan. Yang ni, dia orang dulu ni tak buat MBA pun. Kakak dia je yang buat. Tapi dia orang dapat hasil daripada kakak dia. Dan sepatutnya benda macam ni orang Islam kena buat. Sebab apa? Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling terbaik bukan je kita sedekah dekat Palestin, dekat Gaza. Itu betul, terbaik. Tapi sedekah yang paling terbaik adalah sedekah dekat ahli keluarga sendiri. Sudah kita dah lepas dekat ahli keluarga sendiri, barulah kita boleh sedekah ke orang lain. Itulah. Yang ni nampaklah keturunan dia dah terjaga. Cina dia jaga keturunan. Itu Cina. Dan ni apply ni mentor kami. Yang dia ada 4 orang anak. 4 orang anak, 2 orang je buat MBA, yang 2 orang ni tak buat MBA. Dan ni anak kepada Diamond Zone. Ni anak kepada Diamond Zone. Andai kata satu hari terjadilah apa-apa dekat ni mentor kami, income ni pergi dekat 4 orang anak. Dan income ni juga akan pergi dekat cucu. Dan andai kata terjadi dekat ni apa-apa ni, Diamond Zone, income ni pergi ke anak dia. Dan secara tak langsung anak dia dah jadi jutawan. Inilah orang Cina nampak. Orang Cina jaga keturunan dia. Yang ni dia dah jaga keturunan dia. Kita kena jaga keturunan kita. Kita tak tahu anak kita macam mana. Jadi kita kena jaga keturunan kita. Ni anak dia dah ikutkan dah kaya dah. Dan ini apply kami Diamond Zone. Bukannya berpelajaran pun, SPM je. Dan dia kerja klasiferi. Dia tak ada pelajaran kerja klasiferi. Lepas tu muka pun macam tu. Kan? Kalau orang tengok dia ni buat yang orang pun tak yakin. Tapi asbab dia bertahan, dia belajar, dia dah jadi macam sekarang. Dulu dia tak ada apa-apa tapi dia belajar. Bila dia belajar, dia join kursus 8 minggu. Dia join, dia belajar sampailah dia berjaya dan income dia sekarang dah jadi diamond lah.